Okey, kita sambung trial per list kertas 2 bahagian B. Bahagian B. Okey, bahagian B ni dia ada 5 soalan, tapi awak hanya perlu pilih 4 soalan sahaja. Okey, tapi untuk latihan kali ni cikgu nak buat ke-5 soalan lah, sebab kita prepare untuk semua soalan. Okey. So kita terus ke soalan nombor 7. Okey. Rajah 5 menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah 1 dan garis lurus AB dengan keadaan A dan B masing-masing mempunyai koordinat 02 dan H2. Bermaksud kat sini, okey, awak boleh labelkan terus. A ni 02. B ni H2. Bermaksud dia berada pada Y dia sama dengan 2. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, tentukan nilai H. Okey, sekarang kita nak tahu tentukan nilai H. Okey, dia dah bagi persamaan tu. Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah 1. Okey, daripada persamaan tu, kita boleh tahu koordinat titik minimum kan? Titik minimum dia yang ni. Nampak tak? Kalau awak ingat balik, titik minimum dia yang ni. 1, 1. Yang ni adalah titik minimum. So, tengok dekat graf. Okay, kat mana titik minimum dia? Kat sini. Sini adalah 1, 1. Maksudnya paksi simetri dia X sama dengan 1. Okay, sekarang kita nak cari H kan. So, garis AB tu, cikgu lukis balik. Garis AB. A02. B dia H2. So, dekat tengah ni, paksi simetri tadi, X sama dengan 1. So, kat sini kita boleh tahu 0, 1, H. Ni 1 ni titik tengah kan, dapat simetri kan. Jadi agak-agak berapa H? Sini pun kita boleh tahu dah. H sama dengan 2. Ataupun kalau tak nampak juga. Tak nampak lagi cikgu. Okey. Kalau tak nampak juga, kita boleh buat pengiraan. Since dia adalah titik tengah, jadi pengiraan dia, titik tengah kan. 0 tambah H per 2 sama dengan 1. H sama dengan 2. Okey, dapat juga jawapan. H sama dengan 2. So, untuk ni 2 markah. Nilai H ni penting sebab kita nak guna dekat soalan seterusnya. So, make sure awak setiap soalan A1 ni mesti boleh jawab. Okey, so kita proceed ke 7A2. Okey, dalam 7A2, hitungkan isi padu. Okey, ni H kita dah tahu. H kat sini. H tadi berapa? Okey, good. H tadi 2. Okey. Kat sini A dia 0, 2. Okey. Hitung. Okey, sekarang kita proceed nombor 2. Hitung isi padu pepejal yang dijandakan apabila rantau berlori itu diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey. Bila dia kata pada paksi X, rantau berlorik, bermaksud rantau berlorik dia yang ni lorik ni. Okey. Awak kena tengok rantau berlorik dia ni. Okey. Bila kita kamerkan, isi padu yang dijanakan ni kita perlu kamerkan. Okey. Dan ingat, bila awak kamerkan satu lengkung, kita akan dapat luas bawah dia. Kamerkan lengkung, kita akan dapat luas di bawah lengkung. Okey. Tapi soalan ni dia nak luas yang tengah-tengah ni. Bermaksud kita kena kamerkan. Kamerkan yang ini. Yang ni garis AB tu kita kena kamerkan. So, dekat sini garis
AB ni terletak pada apa tadi? Y sama dengan berapa? Okey, Y sama dengan 2. Jadi, kamiran ini mesti, kamiran ni dia akan dapat penuh bawah ni. Ni garis AB tadi. Okey, penuh sampai ke part C ni. Yang graf tadi yang ni. Okey. Kamiran garis AB kita akan dapat yang hitam tu. Cikgu lorikan hitam tu. Okey. Kamiran lengkung. Kamiran lengkung tu, yang lengkung tu kita akan dapat sini. Ni kamiran lengkung. Okey, so kamiran AB tadi kena tolak dengan kamiran lengkung untuk dapatkan ruang yang ni. Okey, faham? Kamiran AB, kamiran garis lurus, tolak dengan kamiran lengkung untuk dapatkan ruang ini. Okey, jadi faham kat situ kan? Okey, dah faham? Kita terus macam mana buat pengiraan dia. Okey. Bila dia cakap isi padu kita kena kamirkan. Awak kena tengok rumus isi padu yang dijanakan adalah pi kamiran. Dia kata pada part CX kan. Jadi mesti DX. So kat sini mesti Y kuasa 2. Jadi dekat sini tadi garis AB tu Y sama dengan Y sama dengan 2. Jadi Y kuasa 2, Y sama dengan 2. Kalau Y kuasa 2 sama dengan 4. Jadi kita perlu kamirkan 4 di X dengan apa had dia. Awak tengok had dia kat sini kosong, kat sini 2 kat pasti X kan. Jadi 0, 2. So kamiran yang ni adalah AB. Kamiran AB dapat luas yang semua sekali. Luas ni, luas semua ni sekali. Okey. So, awak kamirkan 4 dapat 4X. Ni dapat 2, 0. Pi biar je ke pi. So, masukkan nilai 4 darab 2, 8 pi. So, dapatlah yang luas semua sekali ni adalah 8 pi. So, ingat 8 pi. Tulis kat situ siap. Okey. Next, kita ke luas bawah lengkung pula. Tak selesai kan? Luas bawah lengkung. Okey. Jadi untuk luas bawah lengkung kita kamirkan. Kita mesti kamirkan Y kuasa 2 di X. Sedangkan persamaan adalah Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah 1. Jadi kat sini Y kuasa 2 kita kuasakan 2. Sini Y kuasa 2. Jadi semua ni kita kuasa 2. Okey. Macam nak kuasa 2? X tolak 1 kuasa 2. Kuasa 2. Dapat apa? Ya, X tolak 1 kuasa 4. Jelas Yang ni satu set ni kita kuasa 2. Tambah. Okey. 1 kuasa 2. Tambah, yang ni 2 darab X tolak 1 kuasa 2 darab 1. So, kat sini kita akan dapat Y kuasa 2 sama dengan X tolak 1 kuasa 4 tambah 1 tambah 2 X tolak 1 kuasa 2. Okey. Persamaan ni yang kita kena kamirkan sebab ni. Okey, so kita boleh padam yang ni. Okey. Okey. So tadi adalah pi
Y kamiran 02. Y kuasa 2 tadi adalah X tolak 1 kuasa 4 tambah 2. X tolak 1 kuasa 2 tambah 1. So, kita kamirkan 1 per 1. Okey. Sama dengan ni. X tolak 1. 4 tambah 1, 5 per 5. Okey, selesai untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tambah 2. X tolak 1. Kuasa 2 ni tambah 1. Jadi kuasa 3 per 3. Tambah 1 jadi, okey, good. 1 jadi X. Tutup. 02. Masukkan 2 ke dalam persamaan dan 0 ke dalam persamaan. Kau jangan lupa pi kat sini. Okay, so cikgu masukkan 2 dulu. 2 tolak 1 per 5 kuasa 5 tambah 2. 2 tolak 1 per 3. Ini kuasa 3 tambah 2. Okey. Kemudian tolak. Tak muat. Okey, kita sambung. Tolak. Kosong kan? Kosong tolak 1 per 5 ni kuasa 5 tambah 2. Kosong tolak 1 kuasa 3 per 3 tambah kosong. So, kita akan dapat kita akan dapat pi kat luar. Yang tadi adalah 1 per 5 tambah 2 per 3 tambah 2. Untuk yang masukkan nilai 2 tadi kan. Tolak negatif 1 per 5 tolak 2 per 3 tambah kosong. Okey. So, pi. Ini kita selesaikan dapat 43 per 15 tolak negatif 13 per 15. So, kita akan dapat 56 per 15 pi. Yang ini adalah luas yang ini. So, nak cari luas yang dalam lengkung tu, luas tadi tu yang kita dapat 8 pi tolak 56 per 15. Okey. So, luas kawasan berlorek sama dengan 8 pi tolak 56 per 15 pi. Jadi, kita akan dapat 64 per 15 pi. Okey, selesai. Okey, yang tu selesai. Kita pergi ke soalan seterusnya, 7. Oh, yang ni dah. 7, 1, 2 tu dah. Oh, kita padam banyak tadi kan. Okey. Yang ni. Soalan 7B. Tangen-tangen kepada dua lengkung masing-masing mempunyai kecerunan. Okey. Ada dua lengkung kat sini. Kecerunan 4x tolak 5 dan px tolak 3. Diberi bahawa dua lengkung itu bersilang pada sudut tegak. Pada titik 2, 3. Dia macam ni. Satu lengkung, kita katalah satu lengkung tu macam ni. Okey. Tangen dia adalah ini. Okey ya. Satu lagi lengkung adalah ini. Ni tangen dia. Lengkung dia yang ni. Macam tu. Dia jumpa pada satu titik yang sama. Titik tu adalah 2, 3. Jadi, kecerunan dia adalah 90
darjah. Kecerunan dia 90 darjah pula. Di sudut dia 90 darjah. Bila 90 darjah, kita kaitkan dengan kecerunan. Ya, kecerunan tu yang serenjang. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi yang seperti mana kita tahu kecerunan. Kecerunan tangent tu adalah dy dx. Okey, kecerunan yang ni dia bagi fungsi kecerunan sebab tak ada nilai lagi. Jadi kecerunan pertama adalah 4x tolak 5. Nak tahu dia punya nilai kecerunan, masukkan x ke dalam persamaan ni. 4 darab 2 tolak 5. So, ni 2 tadi. 8 tolak 5 sama dengan 3. Okey. So, yang kecerunan kedua ni, kecerunan kedua adalah Px tolak 3. Px tolak 3. Masukkan nilai 2 ke dalam persamaan. 2P tolak 3. So M1 ni adalah M2 kan. M2 kita dapat ini je. Jadi M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 tadi adalah 3 darab 2P tolak 3 sama dengan negatif 1. So 6P tolak 9 sama dengan negatif 1. 6P sama dengan 8P sama dengan 8 per 6. Permudahkan, akan dapat 4 per 3. So dah dapat situ nilai P. Okey, satu ni selesai. Sekarang kita pergi 2. Tentu hitung persamaan setiap lengkung tersebut. Jadi P tadi kita dah dapat 4 per 3. Jadi fungsi dy dx yang pertama adalah 4x tolak 5. Dy dx yang kedua adalah 4 per 3x tolak 3. So, dua-dua persamaan ni, fungsi kecerunan nak cari asal balik, kita kena kamirkan. Okey. Dy dx nak patah balik, kena kamirkan. Jadi, pertama kita buat kamirkan 4x tolak 5 ke atas x. Ni y. Okey. Y sama dengan kita kamirkanlah. 4x kuasa 2 per 2 tolak 5. X sebab dia tak ada ni. Ni dah tak ada apa-apa. Okey. Kita tambah. Kita tambah C sebab dia kamiran tak tentu. Okey. Bila dah tambah C, kita kena cari nilai C ni. Macam mana nak cari nilai C ni? Dia ada bagi titik kan yang dia sama tu. Titik dia 2, 3. 2 ni untuk X, 3 ni untuk Y. Jadi Y dia 3, 4, 2, 1. So 2X dia 2 kuasa 2 tolak 5 darab 2 tambah C. Jadi 3 sama dengan negatif 2 tambah C. C sama dengan 5. Jadi persamaan pertama akan dapat. Persamaan 1 kita akan dapat Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 5. Itu dah persamaan untuk yang ini. Persamaan kedua. P tadi kita dapat apa? 4 per 3. Jadi persamaan dy dx sama dengan ambil yang ni pula. 4 per 3x tolak 3. Yang ni P tadi. So, kita macam tadi, kita kamirkan 4 per 3x tolak 3 dx. Okey. Tak ada dia punya had. Jadi, dia adalah kamiran tak tentu. Okey, ni 4 per 3x kuasa 2 per 2. Dia buat je macam tu. Tolak 3. 3x. So, tambah C. So, kat sini kita akan dapat y sama dengan 4x. Permudahkan siap-siap. 2 kali 1, 2 kali
2. 2 kali 1, 2 kali 2. Jadi 2x kuasa 2 per 3 tolak 3 x tambah c. Macam tadi juga, masukkan titik 2, 3 ke dalam persamaan. So 3 sama dengan 2 darab 2 kuasa 2 per 3 tolak 3 darab 2 tambah c. Okey, dari sini kita akan dapat C sama dengan 19. Jadi persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 2 per 3 X kuasa 2 tolak 3X tambah 19 per 3. Okey, selesai untuk soalan nombor 7. So, kita sambung ke soalan nombor 8. Okey, 8 ni adalah soalan berkaitan dengan apa-apa rasanya. Kita tengok dalam satu kajian, di dalam sebuah bakul harum manis. Harum manis tu apa? Okey, mempelam harum manis tu kan. 15% daripada buah harum manis tersebut didapati rosak. Jadi awak tulis nota penting kat situ. Rosak sama dengan 15%. Jadi yang elok sama dengan 100 tolak 15% akan dapat 85%. So, peratus ni kita tukarkan jadi perpuluhan. Okey, so sekarang tengok soalan. Sekiranya 8 biji harum manis dipilih secara rawat daripada bakul tersebut, hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya 6 biji adalah berkeadaan baik. Bila baik kat sini, soalan dia kita terus buat. Yang baik ni, elok ni adalah P. Jadi yang rosak ni adalah Q. So, apa rumus nak kita guna? Rumus adalah NCR. Ya. P kuasa R. Q kuasa N tolak R. Jadi, masukkan nilai. Bila dia nak sekurang-kurangnya 6 biji berkeadaan baik. Jadi, PX lebih atau sama dengan 6. Bermaksud PX sama dengan 6 tambah PX sama dengan 7 tambah PX sama dengan 8. Okey. Jadi kita buat apa tadi? 6, 7, 8 kan? Okey. NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. 1 pula. So, N dia adalah semua sekali adalah 8. 8C 6. P tadi 0.85 kuasa 6. 0.15 kuasa 2. Tambah 8C 7. 0.85 kuasa 7. 0.15 kuasa 1. Tambah 8C 8, 0.85 kuasa 8, 0.15 kuasa 0. So, dengan menggunakan kalkulator, awak tekan kalkulator awak, untuk 8C 6 ni, kita akan dapat, okey, kita akan dapat 0.2376 tambah 8C7 ni kita akan dapat 0.3847. Okey. Kita tekan 8C8 darab 0.808 darab 0.15 kuasa 0. Kita akan dapat, okey, betul, 0.2725. Jadi 0.89479 ataupun 8948 pun boleh diterima. Okey, selesai soalan 8A. Okey, so sekarang kita pergi soalan 8B. Okey, untuk 8B, dalam sebuah sekolah 180 pelajar menduduki peperiksaan matematik tambahan. Markah yang diperoleh didapati bertabur secara normal dengan min dan sisian piawai 6.
So, bila dikata setabur secara normal, awak terus buat X bertabur secara normal dengan min dia 48, sisian piawai dia 6. Okey. Okey, jadi terus ingat bila ada macam ni, terus kita guna Z score. Ingat balik rumus Z score. Z sama dengan X tolak mu per sisihan piawai. Jadi soalan dia nak di antara 35 dan 66. Jadi tulis je lah P35 kurang daripada X kurang daripada 66. Yang ni dia nak. Tulis dia nak apa. Daripada P, kita tukar setiap ni kepada Z score. Bila Z score, inilah X dia, 35. Guna rumus tu. Okey. 35 tolak min dia apa? 48 per sisian piawai dia 6. Kurang daripada Z, kurang daripada... Okey. Yang ni pun sama. 66 tolak 48 per 6. Jangan lupa kurungkan P kebarang kalian. Okey, bila kat sini kita akan dapat P negatif 2.167 kurang daripada Z kurang daripada 3. Okey. Bila sini kita rujuk kepada jadual. Awak tengok jadual yang banyak-banyak tu. Yang nombor banyak-banyak tu kan. Okey. Okey, rujuk jadual kita akan dapat. Okey, ni kita akan dapat 0.0151. Yang belah sini kita akan dapat 0.00135. Okey. Okey, jadi kita akan dapat tadi P negatif 2.167 kurang daripada Z kurang daripada 3. Okey. So, okey. Kalau kita lukis graf, okey. Kat sini negatif 2.167. Kat sini 3. Okey. Bila awak tengok dalam jadual, nilai yang kita dapat adalah nilai di dalam yang ini. Yang nilai dalam ni adalah tadi cikgu kata cikgu dapat 0.0151. Okey, nilai ini bila tengok 3 dalam jadual kita akan dapat okey 0.3 0.00135. Okey. Jadi nilai ni adalah kat sini. Nilai ni adalah luas ni. Okey. Nilai yang purple ni, luas yang purple ni. Okey, jadi tapi soalan nak antara tu kan. Antara tu adalah nilai yang tengah ni. Nilai yang tengah ni kita boleh dapat dengan 1 tolak 0.0151 tolak 0.00135. Jadi kita akan dapat jawapan 0.9835 ataupun 36. Jadi jumlah pelajar, dia nak jumlah pelajar yang ambil tu kan di antara markah ni. So jumlah pelajar semua ada 180. 180 darablah dengan kebarangkalian dia. Kita akan dapat 177 orang. Okey. Faham ya? Okey, next soalan 2. Pelajar yang gagal dikehendaki menghadiri kelas pemulihan. Sekiranya 5% adalah gagal. 5% tu adalah dia punya kebarangkalian. Awak bayangkan, ni graf dia. Markah min tadi 48. Okey. Dia punya gagal tu 5% orang murid gagal. Maksudnya belah sini lulus. Belah belakang lah ni gagal kan. Okey. Belah belakang ni gagal. Okey. Gagal tu
Sini ruang gagal tu. Gagal tu adalah 0.05. Maksudnya 5%. Gagal tu 0.05. Sekarang kita nak tahu apa dia punya nilai kat sini. Nilai kat sini. Ni luas dia adalah 0.05. Pengkalian 0.05. So P X kurang daripada kita anggap bilang markah gagal tu adalah sebagai K. Sama dengan 0.05. Seperti macam tadi juga Z score. Z score apa tadi? K tolak 48 per 6 CCM piawai. Sama dengan 0.05 ni. Dia adalah luas. Luas bahagian dalam. Jadi awak cari dalam jadual awak bahagian dalam. Bila cari bahagian dalam, tengok nilai di bahagian luar. So, nilai di bahagian luar kita akan dapat 1.645. Okey. So, yang ni dia belah negatif. Bila belah negatif, negatif. Jadi, teruskan. K sama dengan, yang ni darab dan tambah 48. K sama dengan 38.13. Jadi, markah lulus dia adalah 38. Okey. Siapa yang tak jelas, boleh tanya cikgu untuk macam mana nak cari dalam jadual. Okey. Ni dia. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni, cikgu tak boleh tunjuk kertas graf tu kan. Jadi, awak tengok, awak cek, awak punya jadual dia. Okey. Bila dia cakap X, Y melawan X yang ni, bermaksud awak punya data tu mesti X kuasa 2 per X, Y. Okey, boleh cek kat sini. 1, 4, 12, 2.5, 16, 25, 36. Okey. Yang ni X, Y pun awak darabkan. 10 darab 3, 3. 2 darab 3.25 dapat 6.50 dan seterusnya. Okey. So, Y, yang ni awak kena tukar dulu persamaan dia. Okey, first dah dapat semua nilai ni, awak plot dekat graf. Okey, bila plot, awak buat satu line yang seimbang. Yang ni cikgu akan buat lain lah. Sebab tak nak tunjuk kat sini kan. Okey. Nanti kita bincang dalam grup. Okey, yang ni. Bila dah siap graf, kita tukar persamaan jadi persamaan yang bentuk linear lah. So, darabkan semua dengan X sebab Y dia tu kita nak XY. Jadi, darab X kita akan dapat yang ini. Okey. So, awak cari nilai kecerunan awak. Yang ni dia ambil nilai 27 tolak 3 per 25 tolak 1. Make sure titik tu adalah berada pada line awak. Garisan yang awak buat. Okey. Jadi terus dapat kecerunan dia. Okey, kemudian pintasan Y. Ini H per P dah dapat nilai P tu. Letakkan kat bawah ni. Okey, kemudian cari pintasan Y berdasarkan graf masing-masing. So kat sini H dapat 2. Okey, next kita sambung soalan nombor 10. Okey, untuk soalan nombor 10, ni adalah soalan tajuk vektor. Okey. Soalan 10A. Diberi bahawa A sama dengan PI tambah 8J. Dan B sama dengan negatif 3I tambah 4J. Cari nilai P jika. Bila dia kata cari nilai P jika, nombor 1 dengan nombor 2 ni tak ada kaitan. Okey, dia ada kaitan dengan dua-dua ni ada kaitan dengan info di atas, tapi info di atas je lah. Okey, so dia kata jika A dan B adalah selari. Bila dia kata A, B selari, ingat balik apa yang perlu kita buat. Okey, ada yang ingat. A sama dengan lambda B. Mesti macam tu. Jadi A adalah PI tambah 8J sama dengan lambda B dia negatif 3I tambah 4J. Okey. Dah buat macam tu.
Darab masuk. PI sama dengan 8J sama dengan negatif 3 lambda I tambah 4 lambda J. Okey. Dari sini, untuk I, kita kena banding. P sama dengan negatif 3 lambda. Untuk J, 8 sama dengan ni. 8 sama dengan ni. 4 lambda. Okey. Jadi, mana boleh selesai? Okey, yang bahagian J kita boleh selesai. 8 sama dengan 4 lambda. Jadi, lambda sama dengan 8 bagi 4, 2. Dah dapat lambda. Okey, P sama dengan negatif 3 lambda. Masuklah dalam ni 2. P sama dengan negatif 6. So, dapat P sama dengan negatif 6. So, kita pergi ke yang ni selesai tadi kan. Sekarang yang ni. Yang ni, dia kata cari nilai P jika A tambah B sama dengan 13. Apa maksud tanda ni? Tanda ni bermaksud magnitude. Okay, so kita cari dulu A tambah B ni. Apa vektor dia? Okay, A adalah PI tambah 8J. B tu adalah negatif 3I tambah 4J. So, P tolak 3. Okey, I tambah 8 tambah 4, 12J. Okey, jadi kalau magnitude kita guna apa? Okey, betul. Kita bila magnitude A tambah B, kita guna punca kuasa. Okey, P tolak 3 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan. Okey, tengok apa sama dengan? Ya, 13. So, hilangkan punca kuasa tu dengan kuasa 2 semua. Kita akan dapat. Okey. Ini. Kita selesaikan dalam ni dulu. So, ni kembangkan P kuasa 2 tambah. Okey, tolak 6. P tambah 9 tambah 1, 4. 13 ni. Kan kita nak hilangkan ni. Kita kuasakan 2. So, 13 jadi kuasa 2. Sama dengan 1, 6, 9. Jadi, P kuasa 2 tolak 6P tambah 9 tambah 1, 4 tolak 1, 6, 9 sama dengan 0. Okey, selesaikan yang tu. Kita selesaikan tu, kita akan dapat. Okey, cuba tulis kat atas. P kuasa 2 tolak 6P tolak 16 sama dengan 0. Yang ni kita boleh faktorkan, iaitu kita akan dapat P tambah 2, P tolak 8. Jadi P sama dengan negatif 2, P sama dengan 8. Okey. So, dah dapat nilai dia. Okey, selesai soalan ini. Okey, kita terus. 10B. APBQ ialah sebuah segi 4 selari. Jadi nak bayang tak boleh kita lakar. Sini A, P, B, Q. Cikgu suka kena ikut turutan. Parallelogram segi 4 selari bermaksud 2 ni selari ni atas bawah selari. Okey. Diberi bahawa AP adalah 6I tambah 8J. AP 6I tambah 8J. AQ adalah 4I tambah 3J. R ialah titik tengah. Sini titik tengah dia. Ni R. Okey. Bila lakar baru nampak. Jadi soalan dia nak AR. AR sama dengan, tengok, A ke R. A ke R sama dengan
Ya. AP tambah PR. AP adalah 6I tambah 8J. Tambah, ya Allah, 8 jadi apa? 8J. PR adalah, PR yang ni. Setengah kan? 1/2 PQ. PQ tak tahu juga. Okey, buat lagi. 6I tambah 8J tambah 1/2. PQ ni adalah PA tambah AQ. PA tambah AQ ada kan nilai dia. Okey, jadi 6I tambah 8J tambah 1/2. PA adalah negatif 6I tolak 8J. Tambah AQ adalah 4I tambah 3J. Kurung balik. Okay, so 6I tambah 8J sama dengan pula. Tambah 1/2. Okey, sini dalam ni kita akan dapat negatif 2I tolak 5J. Okey. Tak selesai lagi. Panjang lagi nak kira. Sikit lagi. Okey. Jadi kat sini. Okey, 6I tambah 8J. Kita darab masuk dapat negatif I tolak 5/2J. So, kat sini akan dapat 5I. 6I tolak I ya. I tolak I, J tolak J. Tambah 11/2J. Okay, so dah dapat soalan. Ni jawapan dia untuk soalan B1. So, kita pergi kepada B2. B2 dia nak BR. Okey. B2 dia nak BR. Jadi, okey. Itu pakai sini je. BR adalah, awak tengok awak punya lakaran tadi. Okey. BR adalah BQ tambah QR. So, BQ adalah negatif 6I tolak 8J. Tambah QR dia adalah separuh daripada 2I tambah 5J. So, akan dapat negatif 6I tolak 8J tolak I tambah I tambah 5/2J. So, kita akan dapat negatif 5I tolak 11/2J. Jangan lupa ulat ni. Okey, so selesai B2. Sekarang kita pergi soalan C. 10C. Dia suruh tunjukkan BR sama dengan 1/2 BA. Follow je lah. BR tadi yang kita dapat negatif 5I tolak 11/2J sama dengan 1/2 BA adalah B P tambah PA. Itu sebab cikgu kata awak kena lakar. Bila awak lakar, awak nampak arah dia. So, negatif 5I tolak 11/2J sama dengan 1/2 negatif 4I tolak 3J tolak 6I tolak 8J sebab dia dah lain arah. So, kat sini kita akan dapat 1/2 negatif 10I tolak 11J. So, dapat negatif 5I tolak 11/2. Atas sangat. Bawah sangat. Okey, 11/2J. So, kat sini sama lah kan? Ni sama dengan yang. Okey, sama dengan yang ini. Sorry tadi. Okey. Soalan nombor 10 selesai. Kita pergi ke soalan 11. Soalan terakhir dalam bahagian B. Okey.
Dia bagi rajah 6 menunjukkan segitiga sama kaki ABC dengan keadaan koordinat A ialah 22 dan koordinat B ialah 6, 2. Titik C terletak di bawah paksi X. So kat sini dia punya lakaran lah. Okey, diberi luas bagi segitiga ABC ialah 10 unit. So ABC. Tengok ABC. Okey. Segitiga apa dia bagi tu? Ya, segitiga sama kaki. Sama kaki. Sama kaki lah kan? Okey. Bila segitiga sama kaki, luas dia kita buatlah kaki. Kita buat tinggi dia. Jadi tinggi dia 1/2 darab tinggi darab tapak sama dengan 10. Itu yang maklumat dia bagi tu. Okey, sekarang A tadi tu A mana A? Okey, A 2, B 6, 2. C kita tak tahu. Okey. Dua. Okey, sini paksi X ni maksud sini 2. Sini kan? Okey. Jadi panjang ni adalah 4. So 1/2 darab tinggi dia darab tapak dia 4 sama dengan 10. So tapak dia tinggi dia tinggi dia yang ini. Warna lain pula. Tinggi dia yang ni. So tinggi dia dapat 10 darab 2 bagi 10 darab 2 pula bagi 4. Betul lah. So dapat tinggi dia 5. 10 darab 2 20 bagi 4 dapat 5. Jadi koordinat C ni tinggi dia 5. Kat sini dia punya paksi Y tadi. Kat sini paksi Y dia adalah 2. Sini tinggi dia adalah 5. Jadi dia punya koordinat dekat Y tu apa dia? Okey, betul. 2 tolaklah 5 dapat -3. So kat sini paksi Y dia -3. So untuk paksi X pula. Untuk paksi X. Okey. Sini 4 kan? Titik tengah dia yang ni. Jadi 2, 3. Sini 4 lah. So 4 -3. Okey. Jelas? Okey. Boleh juga kita buat cara lain di mana kita menggunakan kaedah luas segitiga tu yang 1/2 X, Y. Yang itulah dan seterusnya. Ini boleh juga kita pakai. Okey. So, soalan A selesai. Soalan B. Okey, C tadi yang penting bila dia suruh cari koordinat C tadi 4 -3. Benda tu kita akan guna. So, wajib cari. Kok mana pun cari juga untuk kita guna dekat bawah. Okey, garis CB dipanjangkan ke D supaya titik B ialah titik tengah CD. So, dia bagi tahu ini dipanjangkan sampai sini. Ini adalah titik tengah. Cari koordinat D. Bila titik tengah, cuba lain lah. Sini C, sini B, sini D. Kita buat melentang supaya nampak. 6, 2. C dia 4 -3. D dia X, Y. Jadi titik tengah. Macam cari titik tengah. 6 sama dengan X tambah 4 bahagi 2. Satu lagi. 2 sama dengan Y tambah 3 tambah -3 per 2. Okey, so sini dapat 12 sama dengan X tambah 4. Jadi X sama dengan 8. So sini dapat 4 sama dengan Y tolak 3. Y sama dengan 7. Jadi koordinat D adalah 8, 7. Okey, selesai. Okey, so sekarang kita tengok yang C. Satu garis dilukis dari D selari dengan AC.
titik E 11K dan titik C disambung ke titik E. Titik P bergerak dengan nisbah PC kepada PE dengan 1 kepada 4. Cari nilai K. So, dia cari nilai K ni. Okey, bila dia kata selari, bermaksud M dia sama. So, MAC sama dengan MDE. Jadi, MAC, titik C tadi adalah, ingat balik, okey, 4 negatif 3. Titik D tadi adalah 8, 7. Okey. So, MAC. Kecerunan Y tolak Y. 2 tolak negatif 3 per 2 tolak 4. Bawah ada X kan? Sama dengan MDE. Okey. Y 7 tolak K per 8 tolak 11. Okey, so ni dapat 5 per negatif 2 sama dengan 7 tolak K per negatif 3. Silang. So, kita akan dapat negatif 15 sama dengan 2, 7 tolak K. Negatif 15 sama dengan 14 tolak 2 K. Negatif 15. Ni negatif 2 So, negatif sini, positif sini. Negatif 15 tambah 14 sama dengan 2 K. Allah silap. Jadi, negatif 1 sama dengan 2K. K sama dengan negatif 1 per 2K. So, dah dapat cari nilai K. Okey, untuk soalan last sekali. Cari persamaan lokus P. Okey, kat sini dia bagi tahu dah. PC per PE sama dengan 1 per 4. Awak tukar nisbah ni kepada bentuk pecahan. So, darab silang 4PC sama dengan PE. Koordinat P ni kita anggap sebagai X, Y. Okey, C dah tahu C tadi berapa? Ya, C tadi 4 negatif 3. D tadi adalah 8, 7. So, 4 punca kuasa PC dulu kita buat. X tolak 4 kuasa 2 tambah X pula. Dapat XY lah kan. Okay, Y tambah 3 kuasa 2. Ni tolak negatif 3. So, terus buatlah tambah 3. Sama dengan punca kuasa X tolak 8 kuasa 2. E kan? E adalah 11. Silap. E. E tadi 11 tambah Y. K tadi negatif 1 per 2. K tolak negatif 1 per 2 kuasa 2. So, kat sini, ni besar sikit. Kita akan buat, okay, 16 sebab kita dah buka punca kuasa 4 tu kita kuasa 2. X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9 sama dengan X kuasa 2 tolak 22X tambah 121 tambah Y kuasa 2 tambah Y tambah 1 per 4. So, darab masuk 1 ni. Kita akan dapat 16X kuasa 2 tolak 128X tambah 256 tambah 16Y kuasa 2 tambah 96Y tambah 144. Tolak. Yang ni kita bawa sebelah sini. Okey ya. Tolak X kuasa 2 tambah 22X tolak 1, 21 tolak Y kuasa 2
tolak Y tolak 1/2 sama dengan kosong. So,